Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu lagi kita pada PDPR pada hari ini. Apa khabar anak-anak murid tahun 2 sekalian? InsyaAllah pada hari ini kita akan menyambung sesi pembelajaran secara maya kita dengan tajuk kita pada hari ini adalah bidang sirah. Bidang sirah yang bertajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Amin. Okey, murid-murid sekalian boleh buka buku teks muka surat 103. Muka surat 103. Tajuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Amin. Baik, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menghuraikan keunggulan sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, menganalisis keunggulan sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat amanah. Yang seperti mana kita tahu, Al-Amin ini Nabi ini dikenali sebagai seorang yang amanah, yang jujur, yang bertanggungjawab dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi pada hari ini kita akan lihat macam mana sifat amanah Nabi tersebut dan kita analisis apa perbuatan amanah Nabi semasa kehidupan Nabi SAW dan kita aplikasikan sifat amanah Nabi tersebut dalam kehidupan kita seharian. Baik. Ni seperti awak nampak pada slide ni ada cop mohon Nabi Muhammad SAW. Baik, apa dalil nakli? Dalil nakli tentang sifat amanah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. La imana liman la amanata lahu. Baik, yang bermaksud tidak sempurna iman sesiapa yang tidak amanah. Ini beriman tak sempurna iman kita sekiranya kita hadis riwayat Ahmad. Baik, kita seterusnya kita lihat apa sallallahu alaihi wasallam. Kalau murid lihat dalam buku teks, okey. Dalam muka surat 104 tu ada sedikit dialog lah antara seorang murid dan seorang guru. Kalau awak baca, seorang murid tu dia menghantar dompet yang tercicir di kantin sekolah. Lalu guru tersebut berterima kasih atas kejujuran murid tersebut. Dia bangga dengan sifat jujur muridnya. Sebab apa dia bangga? Lalu dia ceritakan tentang kisah dan sifat amanah Nabi SAW. Jadi sama-sama kita lihat apa contoh, apa bukti sifat amanah Nabi SAW. Baik, kalau kita lihat dalam muka surat 105, dekat kotak atas tu ada disebutkan tentang sifat amanah Nabi. Jadi Ustaz ringkaskan dekat slide ni. Okey, Nabi Muhammad SAW seorang yang sangat amanah. Sehingga kan Sayyidatina Khadijah, seorang ahli perniagaan perniagaannya di Syam. Seperti mana kita tahu pada zaman dahulu orang selalu berniaga berdagang di luar kawasan. Jadi mereka memerlukan seseorang yang dipercayai untuk menjalankan perniagaan mereka. Jadi sifat amanah Nabi tersebut menyebabkan Nabi SAW mendapat keuntungan yang besar. Ketika Nabi menjalankan perniagaan Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah di Syam, Nabi bersifat amanah. Dan hasil daripada sifat amanah tersebut, Nabi membawa keuntungan yang sangat besar daripada Syam. Jadi sambungannya, lalu Sayyidatina Khadijah pun tertarik dengan sifat amanah Nabi SAW dan memilih Nabi sebagai suaminya. Sebagaimana kita tahu, Sayyidatina Khadijah ni adalah seorang hartawan, seorang
jelitauan. Dia seorang yang kaya dan juga cantik. Dan disukai oleh hampir semua penduduk Mekah ketika itu. Semua nak masuk. Sayyidah Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad sallallahu. Sebab apa tertarik dengan sifat amanah Nabi, tertarik dengan kejujuran Nabi. Lalu saya memilih Nabi SAW untuk menjadi suaminya. Lalu sifat amanah ini juga mendorong masyarakat Arab memberikan gelaran Al-Amin kepada baginda SAW. Macam kita tahulah Nabi Muhammad SAW digelar dengan gelaran Al-Amin oleh penduduk Mekah. Al-Amin ini bermaksud yang jujur, yang benar. Maksudnya Nabi ni tak pernah menipu lah. Apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, semuanya benar. Bukannya perkara yang tipu, bukannya tidak jujur. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW perlulah mencontohi sifat Nabi dalam erti kata bersifat jujur dan amanah. Okey. Itu sedikit kisah tentang bagaimana bukti Nabi Muhammad SAW ni bersifat amanah. Ketika Nabi membawa perniagaan Sayyidatina Khadijah ke Syam, mendapat keuntungan yang besar disebabkan oleh sifat amanah Nabi dan memilih Nabi Muhammad sebagai suaminya. Dan sifat amanah Nabi juga menyebabkan penduduk Mekah memanggil Nabi, menggelarkan Nabi dengan gelaran Al-Amin, yang bermaksud yang jujur. Okay, kita analisis sedikit daripada kisah sifat amanah Nabi ni. Yang pertama, dapat menambah hati Sayyidatina Khadijah, seorang wanita bangsawan dan hartawan Arab. Macam Ustaz sebut tadilah, Sayyidatina Khadijah ni seorang yang bangsawan, yang ni seorang orang yang elit lah, golongan elit, dan juga hartawan Arab, orang yang kaya. Sebagai orang kaya dapat menambah hati, tertambat hati dengan Nabi disebabkan oleh sifat Nabi, sifat amanah Nabi. Yang kedua, dipercayai oleh kaum Quraisy walaupun mereka memusuhi baginda. Seperti mana kita tahu, kaum Quraisy walaupun ada yang tidak menyukai Nabi, tetapi mereka masih mempercayai Nabi. Apa yang Nabi cakap mereka percaya sebab mereka tahu yang Nabi Muhammad ni tidak pernah menipu. Yang ketiga, kejayaan Nabi Muhammad SAW macam kita sebut tadilah, hasil sifat amanah, keuntungan yang banyak, keuntungan yang disebabkan oleh kejujuran Nabi dalam menjalankan perniagaan. Okey. Seterusnya kita perlulah meneliti sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak ikut ni? Macam mana kita nak contohi sifat amanah Nabi ni? Baik, yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa bercakap benar. Jadi kita sebagai umatnya, saya wajib bercakap benar pada bila-bila masa. Seperti mana pepatah Arab mengatakan, qulil haq walau kana murra. Berkatalah benar walaupun ianya pahit. Jadi kita kena tanam dalam diri kita, macam mana sekalipun, apa-apa keadaan sekalipun, kita mesti bercakap benar. Walaupun apa yang kita cakapkan itu mungkin akan menyakiti orang lain. Tapi sekiranya perkara itu benar, kita perlulah bercakap. Jangan sesekali menipu. Itu yang pertama. Nabi Muhammad sentiasa bercakap benar. Yang kedua, sebagai ketua negara, Nabi Muhammad SAW menjalankan tanggungjawab dengan sempurna. Jadi kita sebagai umatnya, kita wajib melaksanakan tugasan dengan sebaiknya. Jadi lihatlah diri kita, sama ada kalau kita sebagai seorang sebagai pengawas, kita mestilah melaksanakan tanggungjawab yang telah diberi kepada kita dengan sebaiknya. Macam ustaz, seorang guru, ustaz kena laksanakan tugasan ustaz dengan sebaiknya, iaitu mengajar murid-murid. Murid-murid sebagai seorang murid perlulah bertanggungjawab melaksanakan tugasan yang diberi. Bertanggungjawab belajar bersungguh-sungguh. Sebagai seorang anak, bertanggungjawab untuk berbakti kepada ibu bapa dengan cakap ibu bapa dan mendoakan ibu bapa, menjadi anak yang soleh dan solehah. Okey. Yang ketiga, merosakkan tanaman dan pohon-pohon dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umatnya wajib menjaga kebersihan dan keindahan alam sekitar. Itu
cara kita meneladani sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajaran daripada pelajaran kita pada hari ini iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Amin adalah semua yang pertama setiap muslim wajib melaksanakan tugasan. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan keindahan alam sekitar menjadi kewajipan setiap muslim. Jadi rumusan pembelajaran kita pada hari ini ialah amanah sangat penting untuk diamalkan oleh setiap muslim. Sebagai seorang Islam, sebagai orang Islam, kita mestilah menerapkan sifat amanah ke dalam diri kita. Sifat amanah, sifat jujur dan tidak menipu, mesti kita terapkan dalam diri kita. Dan Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik bagi semua manusia. Bagaimana kita tahu, Nabi Muhammad ialah uswatun hasanah, yakni contoh yang terbaik, role model bagi seluruh manusia. Kalau kita nak tengok manusia yang terbaik di dunia ialah Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi tinggalkan, haruslah kita sentiasa ikut. Sebab Nabi adalah contoh terbaik bagi kita, terutamanya umat Islam. Baik, Ustaz rasa setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz harap apa yang kita pelajari dapat kita amal kerja rumah. Ustaz akan berikan tugasan tersebut dalam grup Telegram nanti. Okey. Semoga bertemu lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.